Yang dulu
Awang Batil merupakan tokoh penipu lara popular di negeri Perlis. Encik Romli Mahmud atau dikenali sebagai Awang Batil mewarisi bakat dan ilmu daripada bapanya iaitu Mahmud bin Wahid yang memperkenalkan Awang Batil sehingga menjadi warisan seni budaya negeri Perlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Puan Salasia binti Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, yang berusaha Encik Ali bin Rashid, Pengarah Perpustakaan Cawangan dan Community, yang berusaha Encik Azizi bin Canan, Pengarah Perpustakaan Awam Negeri Perlis, barisan urus setiap program, barisan juri yang arif lagi bijaksana, guru-guru, ibu bapa dan waris-waris para peserta pertandingan bercerita peringkat akhir. Seterusnya, datuk-datuk, datin-datin dan tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, bertemu kita dalam sesi pengumuman pemenang pertandingan bercerita cerita rakyat peringkat kebangsaan sempena International Storytelling Festival Malaysia 2021. Cerita rakyat merupakan cerita rekaan dari zaman dahulu yang disukai ramai dalam sesuatu masyarakat yang masih kini diceritakan atau diperdengarkan dan diturunkan daripada satu generasi kepada generasi lain secara lisan. Hari ini kita dapat mengetahui keputusan yang telah dipertandingkan seramai 1,330 peserta dari seluruh pelosok negara yang telah mengambil bahagian. Seramai 14 peserta telah terpilih untuk ke peringkat akhir yang telah dijalankan secara live melalui Google Meet. Pelbagai kisah yang telah diperdengarkan kepada pihak juri, dari desa pulang ke desa, dari gunung pulang ke gunung, dari laut pulang ke laut, dari hutan pulang ke hutan. Namun, kisah yang terus diadaptasi sejak zaman bersamaan dan diturunkan untuk diceritakan kepada generasi yang akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum mengetahui keputusan, kita berkenalan dahulu dengan 14 peserta peringkat akhir yang begitu hebat menunjukkan bakat mereka. Peserta pertama ialah adik Reja Syawari, anak perempuan Sekar, berumur 11 tahun dari negeri Selangor dan bercerita tentang kisah jangan mengukur baju orang di badan sendiri. Peserta kedua ialah adik Nur Awadah binti Muhammad Azli, berumur 9 tahun dari negeri Melaka dan bercerita tentang kisah batu belah batu bertangkup. Peserta ketiga ialah adik Cinta Sofia binti Mahafiz, berumur 12 tahun dari negeri Selangor dan bercerita kisah si tanggang anak derhaka. Peserta keempat ialah adik Muhammad Syukri bin Syaharuddin, berumur 11 tahun dari negeri Johor dan bercerita kisah Mat Junain. Peserta kelima ialah adik Adam Dairis bin Mahafiz, berumur 11 tahun dari Kuala Lumpur dan bercerita kisah batu belah batu bertangkup. Peserta keenam ialah adik Khairul Nazifah Imani binti Ishak, berumur 12 tahun dari negeri Johor dengan kisah angan-angan Mat Junain. Peserta ketujuh ialah adik Lee Jovi, berumur 12 tahun dari negeri Selangor dan bercerita kisah si tanggang anak derhaka. Peserta ke-8 ialah adik Nur Anissa Irwani binti Luqman Al-Hakim, berumur 12 tahun dari negeri Terengganu dan bercerita kisah awang bertangan besar. Peserta ke-9 ialah adik Muhammad Amir Aiman bin Muhammad Afzal Nizam, berumur 9 tahun, datang dari Kuala Lumpur dan tajuk ceritanya kisah Raja Bersiung. Peserta ke-10 ialah
adik Amar Yasir Wildan bin Masa berumur 10 tahun dari negeri Selangor dan bercerita kisah Lebay Malang, Langkahan Malang. Peserta ke-11 ialah adik Nur Isha Ilhana binti Khairul Anwar berumur 11 tahun, datang dari negeri Terengganu dan bercerita kisah Sang Gajah Mendapat Balasan. Peserta ke-12 ialah adik Iris Ramadhani binti Nur Muhammad berumur 11 tahun, datang dari negeri Selangor dan bercerita tentang kisah Si Tanggang. Peserta ke-13 ialah adik Alwiya Safwa binti Baharudin berumur 9 tahun, datang dari negeri Selangor dan bercerita kisah Sang Kancil dan Sang Monyet. Dan peserta terakhir iaitu peserta ke-14 ialah adik Adiana Nafisha binti Adi Rizalman berumur 10 tahun dan datang daripada negeri Selangor dan bercerita kisah batu belah batu bertangkuk. Demikian tadi 14 peserta yang telah bersaing hebat merebut johan pertandingan bercerita cerita rakyat pada kali ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada adik-adik kerana telah berjaya melangkah ke peringkat akhir. Hadirin yang dihormati sekalian, mohon bersabar ya, sebelum kita mengetahui siapa pemenang pertandingan, kita ketahui dulu barisan juri yang arif lagi bijaksana yang mengadili pertandingan peringkat akhir pada kali ini. Juri pertandingan yang pertama ialah Encik Nur Azhar bin Ishak dan juri kita yang kedua ialah Puan Harzliza binti Abu Hussein. Demikian tadi barisan juri yang telah mengadili pertandingan bercerita peringkat akhir pada kali ini. Jutaan terima kasih diucapkan atas komitmen dan bantuan yang diberikan bagi menjayakan pertandingan bercerita pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sabar ya adik-adik, kita lihat dulu hadiah yang bakal dimenangi oleh para peserta dan pemenang sagu hati akan menerima wang tunai berjumlah RM250 berserta sijil. Pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai berjumlah RM700 berserta sijil. Pemenang tempat kedua akan menerima wang tunai berjumlah RM1000 berserta sijil. Dan Johan akan menerima wang tunai berjumlah RM1500 berserta sijil. Hadirin sekalian, dah tak sabar rasanya nak mengetahui keputusan siapa yang bakal menjadi Johan. Masih kena sabar lagi ya adik-adik dan semua para penonton. Kita tonton dahulu sedutan rakaman pertandingan bercerita peringkat akhir yang disediakan oleh Unit Media Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Ia telah keluar dari kumpulan ibu dan ayahnya. Si Filun pergi ke tempat yang lain pula. Tiba-tiba ia berjumpa dengan Sang Monyet. Mak, tunggu melerang pekan, Mak. Mak, tunggu melerang pekan, Mak. Pekan? Kau cari Mak di sana ya. Kau cari Mak di sini. Cari ya Pekan. Sis orang tua, jangan kau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku. Ibuku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. Lebih baik kau berambus dari sini. Tuan Puteri meminta Mak Jenin untuk memacukan kuda dengan lebih pantas. Gudish, gudish, gudish. Ya! 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 Duk, 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 duk. Setelah kuda itu terlalu pantas dan laju, kuda itu pun tersalah lompat. Lalu terjatuh ke dalam perigi buta. Jika kita sentiasa bersabar dan berusaha, segala yang kita usahakan pasti akan berhasil. Maka, Mak Tanjung pun pulang ke rumah dengan gembira. Panjang umur kau, Mat. Aku baru sebut nama kau. Siapa Tok Mat? Tok panggil saya? Ada apa? Tanya Mat jadi terpinga-pinga. Maklumlah, sedang berangan-angan. Hei pembantu, jangan kau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku. Ibuku tidak sekotor ini. Hei, aku anak kaya. Lebih baik kau berbos dari sini. Yang dikenyakan kepada awang. Oh, oh awang, hey. Oh, oh awang, hey. Oh, oh awang. Bersyukur.
Anda sombong dan bongkak kerana harta dan kuasa tidak kekal selamanya. Harimau mati meninggalkan belah. Manusia mati meninggalkan nama. Kisah bermula di sebuah desa. Tinggal Pak Lebay banyak amannya. Tiba ujian datang menjelma. Menggugat iman dalam hatinya. Mari dengar wahai kawan, jadilah berwajah baru, penuh nasihat dan teladan inilah pada zaman dahulu. Sampainya hatimu mengabaikan seorang ibu yang mengandungkanmu selama 9 bulan 10 hari. Dia membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Dia sentiasa mendoakanmu dan setia menanti kepulanganmu. Di alam inilah tinggalnya sang kancil yang bijaksana dengan sahabat karibnya pura-pura. Mereka hidup rukun damai, bebas bergembira. Sedap bau gulai ikan ini ya, Mak. Rasanya tidak sabar untuk makan, kata Melur. Sementara menunggu lauk itu masak, Mak Tanjung bersiap untuk keluar semula ke hutan. Demikian tadi sedutan pertandingan peringkat akhir yang telah dilangsungkan di sebelah pagi tadi di Facebook page Perpustakaan Awam Negeri Perlis dan Perpustakaan Negara Malaysia YouTube channel. Bagi yang sudah menonton, jangan lupa untuk tekan share, like dan subscribe. Semakin terasa debarannya, sebelum itu kita dengar dahulu apa kata juri mengenai persembahan peserta peringkat akhir. Saya mempersilakan Ketua Juri Encik Nur Azhar Ishak bagi memberikan ulasan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azhar Ishak, Ketua Hakim Pertandingan Bercerita Cerita Rakyat Malaysia, juga mewakili panel hakim Puan Harliza Abu Hussein. Pertama sekali ingin merakamkan penghargaan kami kepada para penganjur Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Awam Negeri Perlis atas jemputan menjadi hakim untuk pertandingan ini. Kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah untuk semua peserta yang telah menunjukkan usaha yang bersungguh-sungguh dan juga memberi persembahan dengan penuh semangat. Tidak lupa juga kepada ibu bapa dan guru-guru atas komitmen dalam menyokong dan menjayakan pertandingan ini. Saya ingin memberikan ulasan keseluruhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Secara keseluruhannya, kami, para hakim, teruja dan kagum dengan persembahan yang sangat baik daripada peringkat umur ini. Keseluruhan markah mereka agak tinggi dan tidak banyak perbezaan di antara kualiti persembahan masing-masing. Setiap finalis ada kekuatan tersendiri, tetapi sentuhan kreatif dan kelainan setiap individu telah membantu peserta-peserta yang mendapat tempat yang teratas. Antara yang menarik termasuklah aspek tata bahasa, sebutan dan gaya yang cemerlang. Secara keseluruhannya, penggunaan bahasa baku sangat bagus dan sebagai penambahbaikan, ia juga perlu diseimbangkan dengan sebutan, penggunaan jeda atau pause dan juga nada yang baik dan sesuai. Ada juga penggunaan pelbagai puisi rakyat yang baik dan sesuai untuk persembahan mereka yang telah digunakan dalam persembahan ini. Penggunaan intonasi, ekspresi suara dan gaya dizahirkan dalam persembahan mereka. Pengucapan dialog juga dilihat berkesan dalam kebanyakan persembahan dan ada juga ruang untuk penambahbaikan, iaitu melalui penghayatan, ekspresi, melalui suara, gaya dan juga kesesuaian dialog.
tahap penghayatan cerita yang berbeza memberi kelebihan kepada mereka yang cemerlang menzahirkannya. Jika dilihat aspek pemilihan cerita, kami lihat ada banyak cerita yang sama dan agak kurang kepelbagaian. Kami percaya ada banyak lagi cerita rakyat Malaysia yang boleh digali dan diketengahkan untuk penceritaan. Namun begitu, para peserta berjaya memberi sentuhan tersendiri dalam interpretasi mereka dan ini patut diberi kepujian. Cerita yang lama tetapi diberi sentuhan segar mampu menarik minat terutamanya penonton generasi muda. Penggunaan prop, latar belakang yang kreatif, muzik latar juga diambil kira keberkesanan dan kesesuaiannya dalam menyokong persembahan setiap peserta. Walaupun tidak dalam pemakahan hakim, kami berpendapat bahawa sentuhan teknikal terhadap video persembahan boleh dibaiki lagi. Ini adalah kerana ia mampu membantu persembahan secara maya dan akan menyumbang kepada penghayatan penceritaan dan penerimaan penonton. Dan sebagai penutup, akhir kata saya mewakili panel hakim mengucapkan tahniah kepada semua peserta di atas usaha mereka. Tahniah juga kepada pihak penganjur, Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Awam Negeri Perlis atas penganjuran yang cemerlang ini. Kami berharap inisiatif ini yang berpayung di bawah International Storytelling Festival ISFM 2021 akan diteruskan lagi dan disebar luas untuk menanam minat terhadap cerita dan bercerita di samping mengembangkan jati diri peserta. Dan semoga ia juga dapat membudayakan seni tradisi cerita rakyat Malaysia sebagai salah satu warisan budaya negara ini dalam kalangan generasi muda, terutamanya kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Nur Azhar Isha atas ulasan yang diberikan sangat positif dan bermotivasi. Semoga adik-adik terus bersemangat untuk menjadi seorang pencerita yang sangat hebat. Kini, tibalah masa yang dinanti-nantikan iaitu pengumuman johan pertandingan bercerita. Semuanya hebat-hebat belaka. Semua adalah pemenang tetapi kita cuma perlu memilih seorang sahaja sebagai johan. Bagi mengetahui pemenang utama, kita perlu melalui sesi penyingkiran seorang demi seorang peserta sehinggalah kepada 7 peserta yang terakhir. Untuk menyampaikan keputusan pemenang, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Tarmizi bin Wahab, Ketua Bahagian Pengurusan dan Rangkaian Perpustakaan, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis untuk mengumumkannya. Terima kasih saudari pengacara program. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya teruskan dengan sesi pengumuman pemenang. Seperti yang dijelaskan tadi, peserta akan melalui sesi penyingkiran sehingga tinggal 7 nama sahaja. Adik-adik diharap bersedia. Suka saya nyatakan, ke-14 peserta merupakan peserta yang hebat dan memang layak untuk menjadi pemenang. Jadi 7 peserta terawal yang akan dikeluarkan daripada senarai pemenang ialah peserta yang pertama. Juri mengatakan kisah yang diceritakan dapat mengembalikan nostalgia, prop yang ringkas tapi menarik. Bagi peserta yang kedua, juri mengatakan menarik, gigih dan yang paling hebat, ekspresi wajah dan juga prop begitu menarik perhatian juri. Bagi peserta yang ketiga pula, juri mengatakan persembahan yang berkesan dan menghiburkan, ciri-ciri pencerita yang menarik, irama puisi yang digunakan, yang dialunkan dengan betul dan menarik. Bagi peserta yang keempat pula, juri mengatakan persembahan yang ceria, sukakan mimik wajah yang ditunjukkan dengan baik. Seterusnya, peserta yang kelima, juri mengatakan persembahan yang bersahaja namun menarik,
suka akan latar muzik yang digunakan sesuai menurut juri. Bagi peserta yang keenam pula, juri mengatakan pencerita dapat bercerita dengan lancar, betul-betul mengikut teks yang diberikan dan puisi tradisional yang digunakan dengan begitu baik. Dan bagi peserta yang ketujuh, prop yang digunakan menarik, membantu peserta untuk bercerita dengan lebih baik serta menggunakan tools yang sesuai, ekspresi muka yang berkesan. Itulah ya kata-kata juri berkaitan 7 pencerita yang kita keluarkan lebih awal. Jadi kita saksikan 7 peserta yang kita keluarkan terlebih dahulu. Peserta yang pertama yang dikeluarkan ialah Adik Alwiah Safwah Baharudin. Yang kedua, Adik Tejaswari anak perempuan Sekar. Yang ketiga, Adik Amar Yasir Wildan bin Masah. Yang keempat, Adik Cinta Sofia binti Mahafiz. Dan yang kelima, Adik Khairun Nazifah Imani binti Ishaq. Yang keenam, Adik Adam Darius bin Mahafiz. Dan yang ketujuh, Adik Nur Anissa Irwani binti Lokman Al-Hakim. Itulah tadi 7 peserta yang kita keluarkan terlebih dahulu. Walaupun tidak layak untuk bersaing sebagai Johan, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada adik-adik kerana telah bersaing hebat. Jangan berputus asa, teruskan berusaha. Bagi pemenang di tempat yang ketiga, siapakah yang menjadi pilihan juri? Semuanya bersaing hebat. Adakah Adik Syukri, Adik Adiana, Adik Nur Isha, Adik Li Jovi, Adik Muhammad Amir, Adik Nur Awadah, ataupun pemenangnya Adik Iris Ramadhani? Juri mengatakan pencerita seorang yang bersemangat, tools yang sangat menarik dan juri benar-benar terhibur. Peserta yang telah memenangi tempat yang ketiga dan membawa pulang wang tunai RM700 beserta sijil ialah Adik Muhammad Syukri bin Syahrudin yang menceritakan kisah Mak Jenin. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Adik Muhammad Syukri. Tempat yang kedua jatuh kepada Adik Li Jovi dengan ceritanya Si Tanggang Anak Derhaka. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Adik Li Jovi. Kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan. Pertandingan di waktu pandemik yang mencabar ini akhirnya akan diketahui pemenangnya. Siapakah pemenangnya? Adakah Adik Adiana, Adik Nur Isha, Adik Muhammad Amir, Adik Nur Awadah, ataupun Adik Iris Ramadhani? Semuanya hebat-hebat, semuanya layak untuk menjadi pemenang. Sudah tentulah pemenang ini adalah pencerita yang terbaik daripada kalangan 14 yang terbaik. Johan akan memenangi RM1,500 beserta sijil. Jadi saya umumkan, Johan pertandingan bercerita, cerita rakyat peringkat kebangsaan Sempena International Storytelling Festival Malaysia 2021
Anjuran Perpustakaan Negara Malaysia dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis ialah jatuh kepada adik Nur Awadah binti Muhammad Adli dengan ceritanya Batu Belah, Batu Bertangkuh. Setinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada adik Nur Awadah binti Muhammad Adli, ibu bapa dan juga guru-guru yang membantu sehingga mencapai kejayaan. Ini juga bermakna adik Nur Isha Ilhana binti Khairul Anwar, adik Adiana Nafisa binti Adi Rizalman, adik Muhammad Amir Aiman bin Muhammad Afzai Nizam dan adik Aris Ramadhani binti Nur Muhammad mendapat sagu hati di kedudukan keempat sehingga ketujuh. Tahniah kepada semua peserta yang mengambil bahagian. Kembali kepada saudari pengacara program. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Tarmizi bin Wahab di atas pengumuman sebentar tadi. Pemenang telah pun diketahui, debaran telah pun terlerai. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pemenang. Kepada adik-adik yang belum menang, janganlah berputus asa. Teruskan mencuba dan perbaiki potensi. InsyaAllah pasti nanti adik-adik akan pula muncul sebagai juara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majlis kita akan berakhir di sini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang menjayakan program ini sejak awal hingga berakhir pada hari ini. Bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di buku buluh. Bukan sembah sebarang sembah, sembah bersarang jari 10. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, jangan pergi, Mak. Mak, tunggu meleram pekan, Mak. Mak, tunggu meleram pekan, Mak. Pekan? Kau cari Mak di sana ya? Kau cari Mak di sini. Cari ya, Pekan. Hai kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Awadah binti Muhammad Adli dari Negeri Melaka, Bandaraya Bersejarah. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah cerita rakyat, kisah Batu Belah, Batu Bertangkuh. Asap berkepul, gelapnya cuaca. Pasang pelita, malam terjaga. Telur tembakul menjadi punca. Permula cerita Mak Tanjung sekeluarga. Pada zaman dahulu, di kaki Bukit Berapit, tinggal Mak Tanjung bersama anaknya, Melur dan Pekan. Semenjak suaminya meninggal dunia, Mak Tanjung menjadi muram dan pendiam. Mak Tanjung sentiasa bersedih hati sehingga kerjanya mencari akar kayu untuk dibuat ubat telah diabaikan. Pada suatu hari, Mak Tanjung teringin sangat makan telur ikan tembakul. Dia pun ke sebatang sungai berhampiran rumahnya. Mak Tanjung berusaha menangguk ikan tembakul. Tangguk sana, tangguk sini, tangguk sana, tangguk sini. Akhirnya Mak Tanjung dapat menangguk seekor ikan tembakul yang besar. Dia bersyukur dan sungguh gembira. Mak Tanjung segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Mak Tanjung terus mengunyah ikan tembakul. Dia pun memberikan kepada Melur ikan tersebut untuk digulai. Telurnya pula untuk digoreng. Melur, kamu masaklah ikan dan goreng telurnya.
Makanlah dahulu bersama pekan nak, jika mak lambat pulang. Tapi jangan lupa untuk tinggalkan telurnya untuk mak. Pesan Mak Tanjung kepada Melur sebelum keluar mencari akar kayu. Selepas siap memasak gulai dan menggoreng telur ikan tembakul, Melur mengasingkan separuh untuk ibunya. Melur memanggil pekan untuk makan. Pekan makan dengan gelojoh. Sedapnya telur ikan ini, kata pekan sambil menikmati telur ikan tembakul. Pekan, janganlah kamu asyik makan telur ikannya sahaja. Makanlah nasi dan gulai juga, kata Melur kepada pekan. Namun pekan tetap mendesak dan terus menangis. Puas Melur memujuknya. Tiba-tiba pekan berlari dan mencapai telur ikan yang disimpan oleh Melur di atas para. Oh, rupa-rupanya ada lagi telur ikan tembakul. Jangan pekan, jangan makan telur itu. Kakak simpan kau untuk mak, teriak Melur. Namun pekan tidak mempedulikan teriakan kakaknya. Akhirnya habis telur ikan itu dimakan oleh pekan. Pulang Mak Tanjung dengan harapan telur tembakul dapat dimakan. Lapar dahaga tidak tertahan, mencari rezeki jauh di hutan. Mak Tanjung yang baru pulang dari mencari akar kayu, letih dan lapar. Dia memanggil-manggil anaknya, Melur. Melur? Oh, Melur. Mak pulang ni. Hidangkan mak nasi dan telur ikan tembakul nak. Mak lapar sangat ni. Mak, Melur minta maaf. Melur minta maaf, Mak. Telur ikan tembakul semuanya habis. Pekan yang makan. Sampai hati kamu berdua, kata Mak Tanjung, wajah yang sedih dan kecil hati. Lalu berlari ke arah batu berpuaka itu sambil menyeru, "Batu belah, batu bertangkup, tangkuplah aku, telurlah aku kempunan telur tembakul." Batu berpuaka itu bersuara dengan kuat. Melur dan pekan terus mengejar Mak Tanjung. Tetapi batu berpuaka itu telah menekan Mak Tanjung. Mereka menangis di hadapan batu belah, batu bertangkup. "Mak! Mak, jangan tinggalkan kami." Namun ibu mereka tidak kelihatan lagi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Janganlah kita menderhaka kepada ibu bapa yang bersikap mementingkan diri sendiri. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya kawan-kawan, semoga cerita ini memberi pengajaran dan inspirasi untuk kita semua. Sekian, terima kasih.